Menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad, Kuala Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 4 untuk dijawab. Sila Yang Berhormat Menteri Kesihatan jawab 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat daripada Kuala Selangor. Yang Bertua, pada ketika ini terdapat seramai 71,041 doktor perubatan yang bekerja di sektor awam dan swasta negara kita. Menjadikan nisbah doktor kepada penduduk adalah bersamaan dengan 1:454. Nisbah ini adalah lebih baik daripada nisbah 1:500. Daripada jumlah ini, seramai 51,912 doktor perubatan, iaitu bersamaan dengan 73% bekerja di Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga 30 Jun 2020, terdapat 11,059 doktor pergigian yang bekerja di sektor awam dan swasta. Menjadikan nisbah doktor pergigian pada penduduk adalah bersamaan dengan 1:2,963. Daripada jumlah ini, seramai 6,530 doktor pergigian adalah berdaftar dan berkhidmat di KKM. Bagi farmasi pula, terdapat seramai 19,341 ahli farmasi yang bekerja di sektor awam dan swasta negara kita. Ini menjadikan nisbah ahli farmasi kepada penduduk bersamaan dengan 1 hingga 1,694. Daripada jumlah ini, seramai 11,616 ahli farmasi adalah berdaftar dan berkhidmat di KKM. Tuan Yang Bertua, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dengan izin atau mana-mana pertubuhan antarabangsa tidak pernah menetapkan sasaran nisbah anggota perubatan kepada penduduk bagi mana-mana negara. Walau bagaimanapun, WHO melalui laporan Health Workforce Requirement for Universal Health Coverage and Sustainable Development Goal dengan izin pada tahun 2016 menyatakan bahawa untuk mendapatkan liputan kesihatan sejagat Universal Health Coverage yang lebih baik pada kadar 80% bagi perkhidmatan melibatkan ibu anak, penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit. Nisbah yang disarankan sekurang-kurangnya satu anggota kesihatan. Anggota kesihatan ialah terlibat daripada doktor dan jururawat terlatih bagi setiap 225 ataupun 225 penduduk diperlukan. Malaysia pada tahun ini telah mencapai satu anggota kesihatan, saya ulang balik, iaitu anggota kesihatan terlebih doktor dan jururawat terlatih bagi setiap 186 penduduk. Melebihi sasaran yang telah disyorkan oleh WHO untuk mendapatkan liputan kesihatan sejagat ataupun Universal Health Coverage yang baik. Walaupun WHO atau lain-lain badan antarabangsa tidak menetapkan sasaran nisbah spesifik untuk mana-mana profession dalam sektor kesihatan, KKM sentiasa mengambil langkah menambah kapasiti latihan kepada graduan perubatan, pergigian dan farmasi untuk menjalani latihan siswazah dan khidmat wajib yang mereka perlukan. Ini melayakan mereka untuk mengamal sebagai pengamal perubatan, sama ada pengamal pergigian, ahli farmasi berdaftar, baik di sektor awam ataupun sektor swasta. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, Kuala Selangor sila. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan tekun jawapan Yang Berhormat Menteri. Juga ya, dalam suasana berlatar belakangkan pandemik COVID-19 ini, ya, perlu ada satu keinsafan, terutama dengan laporan Ketua Audit Negara sedikit waktu dahulu, khususnya di Jabatan Kecemasan dan Trauma, di mana kita dapati tak cukup kaki tangan understaff, tak cukup dana underfunded dan juga terlalu banyak kerja overwork. Ya. Justru daripada kita hanya melihat kepada perjawatan yang diberikan oleh JPA, perlu ada satu comprehensive appraisal dengan izin, ya, penilaian semula secara menyeluruh untuk mengenal pasti, ya, dari sudut keperluan kita, khususnya ketika kita sedari dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi ini adalah antara yang sangat saya mahu lakukan. Ini juga termasuk sebab KKM adalah custodian kesihatan bukan saja kepada pihak awam dan juga sebenarnya merangkumi swasta. Jadi khususnya, ya, kita akan dapat mengenal pasti the demand side.
bukan saja the supply side daripada JPA dengan izin, tapi keperluan sebenar-benarnya untuk kita pertingkatkan sistem penghantaran kesihatan di negara ini. Terima kasih. Sila, Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas pandangan sebenarnya itu. Saya rasa kita akui bahawa apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat melalui pandemik COVID-19 dan juga yang berlaku di negara kita, Jabatan Trauma dan Kecemasan memang menjadi focal point kepada pesakit-pesakit yang datang, dan kita menggunakan kaedah pengasingan, iaitu mereka yang kita jangka bergejala ataupun disaring sebagai COVID-19, mereka diasingkan seterusnya di Jabatan Trauma, dan sebab itu dia memerlukan lebih ramai kaki tangan, terutama sekali doktor pakar yang dipanggil infectious disease physician, yang patut kita tambah jumlahnya dalam negara kita. Dan setakat ini seperti yang saya maklumkan bahawa jumlah doktor perubatan dalam negara kita kalau ikutkan melebihi nisbah yang telah ditetapkan, yang diberitahu oleh Yang Berhormat 1/500. Untuk itu kementerian akan sentiasalah memastikan cadangan Yang Berhormat dapat laksanakan dalam bentuk tindakan terhadap menambah baik keperluan tempat-tempat tertentu dalam fokus kita memberi perkhidmatan kesihatan kepada di sektor awam atau swasta. Bandar Kuching. Terima kasih Yang Menteri. Bandar Kuching. Soalan tambahan yang kedua, Bandar Kuching. saya jemput sebelah sini, jemput Yang Berhormat jempol. Terima kasih Datuk Speaker. Nisbah doktor kepada pesakit di Malaysia masih belum mencapai keperluan negara, dan setakat tahun 2018 nisbah doktor kepada pesakit di Malaysia adalah pada 1 doktor bagi setiap 650 orang. Sejauh manakah tahap keseriusan masalah kekurangan doktor pakar di Malaysia, dan apakah langkah kementerian untuk mengatasi masalah pemindahan doktor pakar perubatan dari hospital kerajaan kepada hospital swasta, dan apakah faktor gaji yang rendah menyebabkan mereka graduan perubatan kurang berminat untuk berkhidmat di hospital kerajaan? Mohon Menteri untuk menjawab. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat jempol. Saya lihat ada dua fokus di sini, iaitu pertama berkenaan dengan jumlah nisbah. Sebenarnya 2018 memang belum mencapai apa yang dikehendaki, tapi pada tahun 2020 dia sudah capai nisbah 1/454 sebenarnya. Alhamdulillah kita dengan peranan yang dimainkan oleh kerajaan sebelum ini dapat menambah jumlah kaki tangan perubatan. Dan untuk mengatasi kekurangan doktor pakar dan langkah untuk mengatasi pemindahan ke sektor swasta, sebenarnya KKM nak maklumkan bahawa setakat hari ini kita ada lebih kurang 5,322 orang pakar perubatan KKM, yang berbanding dengan tahun 2016 iaitu 4,525 saja. Dan KKM mengambil langkah untuk menambah bilangan pakar dengan meningkatkan slot tajaan hadiah latihan persekutuan daripada 800 slot pada 2009 kepada 1,100 slot pada 2019. Yang ini slot untuk menambahkan lebih ramai pegawai perubatan, sama ada mereka berminat untuk menjadi pakar dapat melanjutkan pelajaran. Dan kita juga beri peluang untuk mereka mendapat latihan kepakaran melalui latihan kepakaran parallel pathway di KKM, dan juga kita juga melantik semulalah pakar-pakar perubatan kontrak warga negara yang telah bersara dan berkhidmat. Tentu sekali saya ingin menyatakan bahawa KKM bersedia untuk melaksanakan pelantikan terhadap doktor-doktor pakar, di mana kita membenarkan doktor pakar di KKM yang pakar pada grade judi 54, dia boleh naik grade kepada lebih tinggi dalam masa 9 tahun saja berbanding kalau mereka bukan pakar iaitu 12 tahun. Dan kita membenarkan pakar perubatan membuat lokum di hospital swasta juga. Dan ada satu perkara yang penting, iaitu untuk hari Minggu sekiranya mereka boleh membuat kes-kes pembedahan, kita akan beri allowance sebanyak RM200 sejam mengikut masa yang diakui. Dan kenaikan pangkat pakar lebih cepat di KKM adalah perkara yang kita telah jadikan sebagai satu perkara penting. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tuan Speaker boleh minta satu soalan tambahan, sangat soalan penting.